Hari ini ialah hari apa? Hari Sabat. Jadi, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan bawah subjek berkat Tuhan dan hari Sabat, dan mengambil masa untuk memahami bahawa Tuhan memberikan kita hari Sabat yang kudus sebagai tanda antara Tuhan dengan umat-Nya. Ada seseorang bermimpi buruk setiap malam. Memandangkan dia diseksa kerana bermimpi buruk setiap hari, badannya semakin lemah. Walaupun dia memberitahu orang di sekeliling tentang mimpi buruk itu, dia tidak dapat mencari penyelesaian. Jadi akhirnya, dia terpaksa mencari psikiatri. Setiap malam, saya diseksa kerana bermimpi buruk. Tolonglah saya, agar dilepaskan daripada mimpi buruk ini. Dia merayu kepada doktor untuk menyembuhkannya. Doktor meminta dia memberitahu mimpi itu. Dia berkata bahawa setiap malam dia bermimpi sendiri terkurung di dalam sebuah bilik kecil. Dia menolak pintu sekuatnya untuk keluar dari bilik. Yang pintu tertulis amaran. Tetapi pintu itu sama sekali tidak terbuka. Jadi dia menghabiskan tenaganya sepanjang malam sampai pagi. Hal ini berlaku setiap malam, dan jadi dia tidak dapat tidur nyenyak. Kemudian doktor itu berkata, peliknya, tadi Anda berkata bahawa ada amaran di pintu di dalam bilik itu. Apakah amaran itu? Pesakit itu berkata, sana tertulis, sila tarik pintu. Dia menolak pintu setiap malam. Dapatkah pintu itu buka? Kalian, Anda mungkin berfikir bahawa saya memberitahu Anda satu contoh yang pelik, tetapi tidak. Jika orang melakukan apa yang bertentangan dengan Alkitab, apakah yang akan berlaku? Jadi hari ini, mari kita fikirkan firman tentang berkat Tuhan dan hari Sabat, serta mencari ajaran Alkitab, bahawa apabila kita mematuhi firman seperti yang tertulis dalam Alkitab, kita dapat menerima berkat dan menjadi umat syurgawi yang memasuki syurga yang kekal. Mari kita cari ajaran Alkitab. Mari kita lihat buku Lukas bab 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang. Sini, anak manusia, bermaksud Yesus Kristus. Kita semua tahu. Betul? Apakah sebab dan tujuan Yesus datang ke bumi? Untuk mencari dan apa? Tuhan berkata bahawa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau begitu, antara 7 bilion manusia di dunia, siapakah yang hilang? Melalui buku Yohanes bab 4, mari kita mengetahui siapa yang dicari oleh Tuhan, sehingga dia datang ke bumi ini. Buku Yohanes bab 4 ayat 23 tertulis, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahawa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa apa? Tuhan datang ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan penyembah-penyembah ini. Kalau begitu, siapakah yang menyembah dalam kebenaran? Kita pergi ke buku Yohanes bab 17. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, kerana mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah apa? Firman Tuhan ialah kebenaran. Kalau begitu, semua firman Tuhan dalam 66 buah buku Alkitab ialah kebenaran. Semua firman ajaran Tuhan apabila Dia datang ke bumi dalam badan, jugalah apa? Kebenaran. Bagaimanakah kita menyembah Bapa dan Ibu syurgawi dengan kebenaran? Jika kita melihat perkataan ibadah, kita dapat melihat ibadah hari Sabat sekali lagi, yang direkodkan dalam Alkitab. Memandangkan ibadah hari Sabat ialah ibadah setiap hari ketujuh, ia dapat dilihat sebagai ibadah yang paling banyak antara ibadah rasmi yang tertulis di dalam Alkitab. Ibadah hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mencari orang yang menyembah Dia dengan kebenaran ini, yaitu hari Sabat. Memandangkan Tuhan kehilangan orang seperti itu, Dia datang ke bumi untuk mencari mereka. Buku Ibrani bab 9 ayat 27, tertulis bahawa Dia akan datang sekali lagi untuk mencari orang seperti itu. Antara kebenaran, bagaimanakah hari Sabat menjadi kebenaran yang diberikan dengan kasih Tuhan? Mari kita cari melalui Alkitab. Mari kita lihat buku Keluaran bab 20, ayat 8. Ingatlah dan bagaimana. Siapa memberikan firman ini? Tuhan. Dia memberitahu kita cara untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Janganlah kita hanya mengingatinya, tetapi menguduskannya. Tuhan juga menyedarkan kita bahawa hari itu harus menjadi perintah untuk dipatuhi sebagai peraturan. Bukan? Mengenai sebabnya, mari kita terus lihat dalam ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Dan bagaimana? Tuhan berkata bahawa inilah hari Tuhan menjanjikan berkat dan Dia menguduskannya. Kalian, apabila kita melihat sekeliling, ada banyak gereja beribadah pada hari Ahad. Ibadah hari Ahad bukan menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan pasti menyambut hari Sabat. Itulah cara betul untuk menyembah Tuhan. Mari kita mencari kehendak Tuhan pada mulanya tentang hal ini melalui buku Kejadian bab 2. Mari kita lihat ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, bagaimana? Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan menyelesaikan semua kerja penciptaan pada hari ketujuh dan memberkati hari ketujuh. Ayat 3. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, kerana pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalian, hari Sabat ialah kebenaran yang mengandungi janji bahawa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan menguduskan kita, mengakui kita sebagai umat syurgawi dan memeteraikan kita. Buku Yohanes bab 4 berkata bahawa Tuhan mencari orang yang menyembah Bapa dalam kebenaran seperti ini. Semua firman Yohanes bab 17, Lukas bab 19 dan buku Ibrani bab 9, ayat 28 berkata bahawa Tuhan datang ke bumi ini dalam badan manusia untuk mencari anak-anak seperti itu. Untuk mencari orang yang menyembah Bapa dengan kebenaran seperti ini.
Siapakah yang kita sembah pada hari Sabat ini? Kita sedang menyembah Tuhan. Kita perlu dapat membezakan hal-hal ini dan memahaminya. Apabila kita melihat buku Kejadian bab 2, Tuhan menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat dan menjadikan hari Sabat sebagai hukum keempat dalam 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dia menetapkannya sebagai perintah Tuhan yang pasti. Kalau begitu, kita harus mengetahui hari apa dalam seminggu ialah hari ketujuh dalam kalendar yang kita gunakan sekarang. Mengenai hal ini, mari kita lihat buku Lukas bab 24. Buku Lukas bab 24 ayat 1 tertulis, "Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu kerana hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, iaitu bahawa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.' Hari apakah Yesus hidup semula, iaitu bangkit? Hari sesudah hari Sabat ialah hari keberapa? Hari keberapa ialah hari Sabat? Jadi, hari sesudah hari ketujuh ialah hari apa? Hari pertama datang, selepas kitaran minggu 7 hari. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6 dan hari ke-7. Kemudian, hari pertama, hari kedua sekali lagi. Namun pada hari pertama selepas hari Sabat, apakah peristiwa yang paling penting berlaku dalam kehidupan Yesus? Kebangkitan berlaku pada hari pertama dalam seminggu. Kalau begitu, kini semua gereja pun faham dan setuju bahawa Yesus telah bangkit pada hari apa dalam seminggu. Bahagian itu tertulis dalam Alkitab Berita Baik dan versi lain sebagai hari Ahad, ketika hari masih subuh. Hari itu ialah hari Ahad, jadi ia dinyatakan sebagai hari Ahad. Ada tertulis, pada hari Ahad, ketika hari masih subuh. Kalau begitu, hari pertama pasti ialah hari apa? Menurut sistem minggu hari ini, itu pastilah hari Ahad. Memandangkan hari pertama ialah hari Ahad, hari Ahad pasti bukan hari Sabat. Mengapa? Hal ini kerana hari Sabat ialah hari ketujuh. Hari Sabat bukan hari yang pertama. Kalau begitu, adakah orang yang mempercayai Yesus menyambut hari Sabat Perjanjian Baru menurut ajaran Yesus pada zaman Yesus? Buku Lukas bab 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan bermaksud hari sebelum hari Sabat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka, bagaimana? Babak mereka menyambut hari Sabat dan beristirahat ini adalah menurut apa dalam Alkitab? Menurut hukum Taurat bermaksud menurut perintah yang diberikan oleh Tuhan. Seterusnya bab 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pada hari Sabat, mereka mematuhi perintah Tuhan. Kemudian pada hari pertama minggu selepas hari Sabat, mereka, yang menyambut hari Sabat menurut perintah, pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sesudah hari Sabat, mereka pergi ke kubur pada hari pertama dalam seminggu, iaitu hari Ahad. Babak kebangkitan Yesus tertulis dalam bab 24. Mari kita cari babak yang sama itu dalam buku Markus. Buku Markus bab 16 ayat 9 tertulis, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, hari setelah hari Sabat. Hari Sabat ialah hari ketujuh, jadi hari sesudah hari ketujuh ialah hari pertama. Pagi-pagi pada hari pertama dalam seminggu, Yesus bangkit. Hari apakah dalam seminggu Yesus bangkit? Hari Yesus bangkit ialah pada hari keberapa? Kalian, hari pertama, bukanlah hari Sabat. Hari Sabat dan hari pertama, sama sekali adalah berbeza. Ini kerana seperti tertulis dalam ayat 9, hari apa tiba selepas hari Sabat? Hari pertama. Jadi, hari Sabat pasti bukan hari pertama. Alkitab berkata sejelasnya bahawa Tuhan menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Dan Yesus bangkit pada hari pertama dalam seminggu, iaitu hari Ahad. Jika mereka menyembah Tuhan, mereka seharusnya mengikut hukum dan ketetapannya. Mereka mesti mematuhi perintah Tuhan. Hanya demikianlah, mereka dapat menjadi anak-anak yang akan diselamatkan dan orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apabila kita berfikir bahawa keselamatan dikurniakan kepada kita, antara orang yang tidak terkira seperti pasir di tepi laut, kita harus betul-betul bersyukur kepada Tuhan atas rahmat keselamatannya. Hari Sabat mengandungi berkat Tuhan yang besar. Buku Lukas bab 4, ada babak Yesus menjadikan hari Sabat sebagai hari Tuhan yang rasmi, betul? Dia berkata bahawa dia ialah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita lihat buku Lukas bab 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Hari keberapa ialah hari Sabat? Hari ketujuh. Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Hari Sabat ialah kebiasaan siapa? Yesus berkata, itulah kebiasaannya, dan dia bahkan berkata bahawa dia ialah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita lihat buku Matius bab 12, ayat 8. Karena anak manusia adalah apa? Sini, siapakah anak manusia? Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan kita ialah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, orang yang menyembah Tuhan dengan betul, dalam roh dan kebenaran, harus menakuti dan mengikuti siapa pada hari Sabat? Kita mesti menakuti dan mengikuti Tuhan yang memberikan kita hari Sabat. Dengan ini, Tuhan berkata bahawa dia membuat apa pada orang yang menyembahnya? Dia mencari, katanya. Kita dapat memastikan bahawa merekalah penyembah-penyembah dan anak-anak yang dicari Tuhan. Jadi, Yesus iaitu anak manusia ialah apa pada hari Sabat? Tuhan berkata sejelasnya bahawa dia bukanlah Tuhan pada hari pertama, tetapi Tuhan atas hari Sabat. Tuhan membezakan orang yang milik Tuhan dengan orang yang bukan miliknya melalui banyak hal. Melalui buku Yohanes bab 8, mari kita pastikan bahawa Tuhan membuktikan siapa ialah umat Tuhan melalui hari Sabat juga. Buku Yohanes bab 8, ayat 45 tertulis, tetapi kerana aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Menurut buku Yohanes bab 17 ayat 17, apakah kebenaran? Firman Tuhan ialah kebenaran. Firman Tuhan ialah kebenaran,
Tetapi Yesus berkata, kamu tidak percaya, kerana aku mengatakan kebenaran. Ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahawa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Tuhan, ia bagaimana? Orang yang berasal daripada Tuhan mendengar firman Tuhan. Ini kerana firman Tuhan ialah kebenaran. Jadi, Tuhan berkata bahawa Dia mencari orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena apa? Kamu tidak berasal dari Tuhan. Gereja mana yang berasal daripada Tuhan dan gereja mana yang tidak berasal daripada Tuhan? Kita mengetepikan hal-hal lain. Apabila kita hanya memikirkan satu hal, iaitu hari Sabat, kita ialah anak-anak Tuhan atas hari Sabat dan kita berada dalam Tuhan. Tuhan menunjukkan bahawa orang yang berasal daripadanya mendengar firman-Nya. Mereka tidak mendengar dan mengikuti firman Tuhan adalah kerana mereka tidak berasal daripada Tuhan. Apa bukti lagi yang kita perlukan selain daripada ini? Melalui firman ini, Tuhan sudah pun menghakimi dan membahagikan orang yang akan diselamatkan dan orang yang akan dihukum. Siapa dapat memutarbalikan firman ini, menambah atau mengurangkan sesuatu daripadanya? Mari kita pergi ke buku 1 Yohanes bab 5 untuk memastikan ini sekali lagi. Buku 1 Yohanes bab 5, ayat 18 tertulis, kita tahu bahawa setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Tuhan melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahawa kita apa? Orang yang berasal daripada Tuhan mendengar firman siapa? Firman Tuhan. Apakah sebab mereka tidak mendengar? Tertulis bahawa hal itu adalah kerana mereka tidak berasal daripada Tuhan. Dalam buku 1 Yohanes bab 5 ayat 19, Tuhan membezakan kedua-duanya dengan jelas. Kita tahu bahawa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Mereka di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahawa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Alkitab bahasa Inggeris tertulis, kita ialah anak Tuhan. Namun, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Anda mungkin berfikir, mengapa banyak gereja di sekeliling kita mengabaikan hari Sabat walaupun mereka membaca Alkitab yang sama? Mengapakah mereka tidak menyambut hari Sabat, malah berkata bahawa mereka menyembah Tuhan? Melalui banyak ayat Alkitab, kita faham bahawa mereka menyembah siapa? Tuhan mencari umatnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Merekalah satu-satunya orang yang mengamalkan kehendak Tuhan. Hanya mereka dapat memasuki kerajaan syurga. Betapa bersyukurnya kita. Kita telah menyedari dan memahami hari Sabat serta menyambutnya. Tuhan telah memberikan kita hari Sabat. Janganlah hanya tahu bahawa hari Sabat ialah hari Sabtu. Kita harus bersyukur kepada bapa dan ibu lebih daripada 100 kali dan 1000 kali setiap hari, kerana mereka biar kita menyedarinya semua ajaran dan membuka jalan ke syurga, rela menahan penderitaan salib. Mari kita lihat buku Yohanes bab 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, kerana kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan apa?
Domba-domba ada ciri-ciri. Umat syurgawi yang diselamatkan dapat mendengar suara Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka bagaimana? Mereka pasti mengikut Tuhan kerana mereka mengenal suara gembala mereka. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah suara Tuhan kita. Saya mengatakan hal-hal yang tertulis dalam Alkitab sebagai wakil. Bukankah Alkitab penulisan suara Tuhan? Kalian, firman Tuhan ialah kebenaran. Tuhan telah datang ke bumi untuk mencari anak-anaknya yang menyembah Dia dalam kebenaran ini. Tuhan datang ke bumi ini untuk mencari anak-anaknya antara 7 bilion manusia di dunia. Anak-anak Tuhan menghargai perintah, hukum dan peraturannya. Jika firman itu datang daripada Tuhan, mereka menghargainya, walaupun ia adalah kecil. Mereka ialah domba yang mendengar suara Tuhan. Tuhan mencari orang seperti itu. Kasih Tuhan bagi kita dinyatakan dan diwujudkan dalam hari Sabat yang kita sambut pada hari ini. Tuhan Elohim yang kekal sedang membimbing kita ke syurga melalui hari Sabat. Marilah kita lebih memanjatkan kesyukuran, pujian dan kemuliaan kepada Bapa Syurgawi Ang Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru pada hari ini. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.